أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Khaliq, pencipta kita, pencipta sekalian alam ini. Kerana itu segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya segala yang ada di langit dan di bumi miliknya. Kerana itu kita nak buat sesuatu di atas muka bumi ini, kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga kepada murid sahaja perlu beradab. Guru, orang alim juga perlu kepada adab-adabnya. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis bab adabul alim, adab bagi orang alim ataupun adab bagi orang, yakni bagi seorang guru. Muka surat 152. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika kamu seorang alim, yakni menjadi guru, maka adab-adabnya ialah tidak kiralah guru dalam bahasa gapo, mengajar subjek gapo, dia bukan sahaja agama, termasuk akademik dan semuanya. Bila kita ajar kepada seseorang yang lain, kita telah menjadi guru baginya. Termasuk kita menasihati dia, termasuk kita mendidik anak-anak kita, juga menjadi guru kepada anak-anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita ni dia akan tiru kita. Dia lihat pergerakan kita, dia lihat tutur kata kita, dia dengar apa yang kita kata, dia tengok sikap kita, tindakan kita. Dia belajar start kecil dengan meniru gerak-geri kehidupan kita. Kita telah menjadi guru kepada anak kita secara tidak langsung. Jika kamu seorang alim, seorang guru, maka adab-adabnya ialah yang pertama, ihtimal,
yakni bersabar menanggung kesusahan. Jadi seorang guru pasti akan menanggung kesusahan. Kesusahan lah. Kesusahan dalam banyak perkara. Ada yang menanggung kesusahan dari segi waktu. Dia banyak menghabiskan waktu dia mengajar berbanding dengan waktu bersama keluarga dia. Kadang dia banyak habis masa dia bersama anak murid dia, tapi dengan anak dia pun jaga-jaga ada waktu. Menanggung kesusahan ini kerana tanggungjawab menjadi seorang guru, ihtimal bersabar menanggung kesusahan. Begitu juga dia terikat dengan tanggungjawab menjadi seorang guru, menyampaikan ilmu kepada anak murid, menjaga bukan sahaja sikap anak murid tapi disiplin, cuba untuk memahamkan, memberi kefahaman kepada anak-anak muridnya. Kadang dia menanggung kesusahan, kadang dia menghabiskan waktunya untuk memberi kefahaman kepada mereka semua. Kadang dia juga menghabiskan duit dia, wang ringgit dia, dari segi harta dia untuk anak muridnya. Jadi sabar menanggung kesusahan dalam kita menjadi seorang guru. Yang kedua, lambat marah. Jadi seorang guru ni dia tak boleh cepat marah, kena lambat sikit marah kerana nak keluarkan sesuatu hukum ataupun sesuatu hukuman lah kepada anak murid. Walaupun kita nak marah, kita kena siasat dululah 360 darjah. Kenapa? Sebab apa? Kerana apa? Betul. Kena tanya semua sekali lah. Dengan siapa dan sebagainya lagi. Guna gapo? Maka kita tak boleh cepat marah kerana takut kita salah dalam memberi hukuman kepada pelajar tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah berlaku kisah di mana seorang pelajar dia tidak buat kesalahan tersebut, tapi dia dikenakan hukuman di atas kesalahan yang dia tidak buat. Ini menyebabkan pelajar tersebut berdendam dengan guru tersebut. Bila ada sifat dendam, maka dia tidak ada berkah dalam mendapatkan ilmu dengan guru tersebut. Sebab dia berdendam, nak kata salah dia dok juga, tapi dia dikenakan hukuman di atas bukan salah dia. Terus dihukum tanpa soal siasat. Dia berdendam sampai habis belajar. Tak berkat dia dalam pembelajaran tersebut bersama gurunya. Kerana dia sifat dalam nafsu ammarah dia, nafsu mazmumah dia, berdendam dengan tindakan guru dia tadi yang menghukum dia disebabkan bukan kesalahannya. Tu. Maka kerana itu kita kena siasat betul-betul sebelum kita memberi hukuman. Marah kena tepat kepada sikap yang sebetulnya. Tepat di tempat dia, marah di tempat dia. Yang ketiga, tuan-puan, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Maksudnya gerak-geri kita, tindak tanduk kita di hadapan murid kita, dia kena ada haibah. Yakni kena ada karisma seorang guru, cara duduk dia, cara berjalan dia, cara bangun dia, cara berpakaian dia, kerana akan ditiru ataupun akan dibuat dalil oleh anak murid dia. Dah apa pakai luar pendek? Dah cikgu pakai luar pendek juga. Dia akan jadi gitu. Dah apa? Isap rokok. Dah cikgu pun isap rokok. Okey, saya tak boleh. Dia jadi gitu, dia buat dalil.
Oleh kerana itu kena jaga kelakuan. Yang keempat, meninggalkan takbur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang yang zalim kerana menegahkan daripada kezalimannya. Meninggalkan takbur atas sekalian hamba Allah Ta'ala. Takbur ni takabur lah. Sifat kibir yakni kita sifat tegah meninggi diri atas sesuatu perkara terhadap orang yang zalim kerana menegahkan daripada kezalimannya, kecuali terhadap orang yang zalim lah. Kalau orang yang zalim kita boleh buat tegah lah, tegah di atas kezaliman dia untuk tegah dia daripada buat zalim, yakni kita sombong untuk tidak ikut dia, sombong untuk tidak akui apa yang dia nak, tapi kita akui apa yang syariat Allah nak. Salah tetap salah lah, maka kita tak sokong dia, kita tegah di atas ketegasan agama, ketegasan syariat Allah, ketegasan disiplin protokol dan sebagainya. Yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang ramai. Jadi seorang guru ni kadang-kala kalau kita duduk di dalam majlis, kita dengar orang duduk depan ataupun orang yang sedang bercakap-cakap, pada ketika itu kita rasa dia ni cakap tak ada isi, dan kita rasa patut aku kecek bukan dia. Ni kena jagalah sifat ni, kena jaga sifat tawaduk, yang ni merendahkan diri. Apa-apa yang dia beritahu, walaupun rendah taraf dia ataupun rendah taraf ilmu dia ataupun rendah taraf bahasa dia, syarah dia, kita tetap kena terimalah. Tu kena terima selagi ianya baik. Merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai maksudnya bila kita jadi seorang guru, bila kita duduk di perhimpunan ramai, kita dok rasa kita yang patut dimuliakan. Aku kan guru, kenapa aku tidak dimuliakan mari dalam satu majlis? Sepatut kita dok rasa gitulah. Kita rasa kita ni seperti orang ramai juga. Orang ramai juga duduk dalam majlis serupa dengan orang ramai. Dan pada majlis orang ramai, sepatut aku ni ada layanan VVIP, ada tempat duduk, apa dok sedia. Tak boleh gitu. Maka kita duduk tempat orang ramai serupa dengan orang ramai juga, walaupun kita tarah guru ataupun tarah orang alim. Tu. Nombor 6, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Bila jadi seorang alim ni, dia guru, meninggalkan bergurau, dia tak banyak gurau, dia tak banyak main-main lah. Ni jadi orang alim tapi suka tu nampak anak tegak. Ada boleh. Dia suka tarah orang alim ni tak nampak gusi, nampak gigi saja, tak nampak dah gusi. Dan ini juga ada kita nak tahu dia ni orang alim ke tak ini. Dia ada karakter ni. Dia tidak akan banyak gorak, dia tak banyak main-main sangat. Orang alim mana banyak main? Kerana dia banyak zikir. Bila banyak main, banyak gorak, maka banyak lalai dia. Bila banyak lalai, mata lalai, telinga lalai, lisan lalai, kaki lalai, hati lalai, tangan lalai, maka ni pun akan masuk benda syubhah. Itu. Maka jadi orang alim, seorang orang alim ni ataupun guru ni, dia akan meninggalkan banyak gorak dan bermain-main. Ada gorak dia, tapi tidak melampau sangat. Nombor 7, adab bagi orang alim ataupun guru, dia ni berlemah lembut dengan murid. Dia tidak sentiasa marah je dengan murid. Itu bukan orang alim tu. Dia ada tempat marah, ada tempat tegah, ada tempat lembut. Dia bukan pagi marah, tengah hari marah, petang marah, malam pun marah lagi anak murid. Anak murid ni tak depan dia pun dia marah. Ni marah sentiasa bukan sifat adab bagi orang alim.
Lemah lembut dengan murid. Yang kecil disayangi, yang tua dihormati. Tu. Berlemah lembut dengan murid dia. Yang ke-8, sebab apa? Sebab anak murid ni dia tidak boleh marah sentiasa, kadang-kadang kena berlemah lembut. Bila berlemah lembut, dia rasa kita setuh jiwa dia. Kadang kita tanya, sihat dah? Sihat ke? Makan dah ke? Itu pun dia rasa dihargai dah. Ada duit dah ni, makan ke dah? Dia rasa dihargai. Berlemah lembut. Maka dia akan senang ikut telunjuk kita. Dia akan senang ikut ajaran yang kita buat. Dan dia akan hormati kita. Dan bila kita marah, dia akan dengar, dia akan ingat. Itu. Sifat lemah lembut dengan murid kena. Marah kena pada tempat dia, tegah kena pada tempat dia juga. Tidak marah sentiasa. Asyik nak rotan je, tidak. Nombor 8. Berlemah lembut dengan murid yang kurang pandai. Murid kurang pandai ni kita kena berlemah lembut lagi. Biasa hak bijak je kita layan dengan baik. Hak kurang bijak ni layan dengan tidak seberapa. Tapi yang sebenarnya adalah yang kurang pandai tu kita perlu betul lagi dengan lemah lembut lagi. Kerana ketegasan lawan lemah lembut akan menang dengan lemah lembut. Kerana fitrah manusia suka dilayan. Fitrah manusia suka dilayan dengan lemah lembut. Itu fitrah manusia. Nak lagi yang menjadi murid. Yang ke-9, membimbing murid yang bebal dengan sebaik-baiknya. Hak bebal ni dia kadang dia langgar disiplin, kadang dia kurang ajar, kadang dia suka untuk dinasihati 2-3 kali nasihat baru dengar sekali memang dak. Maka membimbing, kita kena bimbing. Bimbing ni seperti kita nak litah jalan, kita pegang tangan dia, kita eret dia litah jalan. Bila jalan tu dalam keadaan selamat, itu masuk membimbing. Dia bukan marah saja, dia bukan nasihat saja, dia bimbing lagu mana nak buat, lagu mana nak litah jalan, dia pegang tangan, litah sekali dengan dia, litah sekali dengan guru. Itu masuk membimbing. Jadi murid yang bebal ni perlu dibimbing. Lagu mana nak buat ni contoh dia, kena tunjuk contoh kepada dia. Lagu ni bukan kita arah saja dia buat, tapi kita kena tunjuk cara buat tersebut. Itu bagi murid yang bebal, dengan sebaik-baiknya lah dibimbing. Nombor 10, tidak memarahi murid yang bodoh. Dia bodoh dengan kurang ajar dia lain lah. Dia bodoh ni nampak pikat sikit. Kita ajar sekali tak faham lagi, 2 kali tak faham lagi. Beri contoh ni tak faham, beri contoh lain baru dia faham. Maka kita kena sabar menanggung kesusahan untuk memberi kefahaman kepada murid yang bodoh. Bodoh ni dia lambat faham. Satu lagi bukan sahaja dia lambat faham, dia malah usaha. Tu. Dia malah usaha. Atas dunia ni sebenarnya tidak ada orang bodoh dan tidak ada orang pandai. Hak ada adalah orang rajin amalah. Jadi murid yang bodoh dimasukkan di sini adalah murid hak malah. Dia malah nak usaha, tapi kalau kita petuk, kita pasok, kita ajar, kita tarik tangan, dia akan ikut. Maka kita tidak memarahilah dengan sifat dia tersebut, lambat faham dan sebagainya. Kita kena membimbing juga. Sebab apa? Semakin kita marah, dia buat sifat-sifat kebodohan dia. Betul ni? Dia akan sabotaj. Nombor 11, tinggalkan kesombongan daripada malu berkata, aku tidak tahu, bagi masalah yang tidak diketahuinya. Bagi seorang alim, seorang guru, kalau anak murid tanya soalan, dia tak reti nak jawab,
Jangan malu untuk jawab, minta maaf aku tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Tak malu, jangan malu. Kerana ini adalah perkara biasa, bahkan menjadi adab yang mulia. Kalau kita tak tahu, kita jawab tak tahu. Kalau kita tahu, kita jawab setakat kita tahu. Itu. Jadi ada orang dia diberi soalan, dia tak boleh nak jawab. Kemudian dia fikir, pandai-pandai dia putar ikut kepala otak dia. Ini bahaya, tak boleh. Bahkan ini menyesatkan. Terutama sekali bila melibatkan tafsir Al-Quran dan syarahan hadis. Tak boleh. Jadi jangan malu untuk seorang guru, orang alim untuk dia jawab aku tak tahu. Bukan bidang aku ni. Aku tak pasti. Tak apa. Tak ada masalah. Orang lain ni tak tanya dah mufti, tak tanya dah ustaz-ustaz, tanya dalam media sosial banyak. Hak jadi ustaz-ustaz dalam media sosial tu ustaz jadi kebanyakan. Ustaz jadi tidak ada tauliah, tak tahu dia ni latar belakang pendidikan mari mana. Tapi orang caya macam berpuluh ribu ambil amalan gitu, tak tahu amalan tu mari mana. Bila dijawab, dia jawab kubang. Orang pun pakai amal tak sah dah. Amalan tersebut tak sah. I'malu mawdud wa la yuqbalu minhu. Ketahuilah ianya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu pucuk usul mana. Tu. Sumber sahih tak tahu pah mana. Jadi kalau kita tak tahu, jawab je tak tahu. Ataupun jawab, ambo jawab esok dah. Tak apa. Tak jawab tak apa. Royak ambo jawab esok tu. Lepas tu kita cari jawapan. Tanya guru-guru lain pula. Gitu. Yang ke-12, memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Kalau ada murid tanya, kita beri perhatian pada dia. Orang tanya, kita beri perhatian, kita dengar apa dia tanya, dan kita cuba memahami soalan yang dia tanya tu dengan baik sebelum kita jawab. Dia akan menghargai perhatian kita kepadanya. Dia tanya soalan, kita fokus dia. Situ akan menimbulkan rasa ketundukan seorang murid kepada guru. Bila dilayan sebegitu. Nombor 13, menerima hujjah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Kadang-kadang ada perkara khilaf. Bila kita khilaf, kita royak tak boleh, dia royak boleh. Dia pun buat mari dalil sebab dia royak boleh. Kita pun tengok dalil ni betul, syarah betul, rujukan betul, sahih. Maka kita jangan malu untuk terima daripada dia. Jangan malu menerima hujah. Walaupun dia musuh kita, kalau hujah dia betul, kita terima. Kita kena terima. Itu adab dia. Nombor 14, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Bila kita ada mengajar salah, tindakan kita buat salah, kita tunduk kepada kebenaran. Kita tahu buat mana betul, tersilap langkah kita, kembalinya kepadanya ketika ia tersalah. Maksud kita betulkan kembali gapo kita bagi tahu salah, tindakan kita salah tu kita betulkan kembali. Tunduk kepada kebenaran. Jangan kita menegakkan benar hak basah. Tu. Benda tu hari-hari macam mana kita pulah-pulah jadi halal, jadi haram. Kena buat mari hujah. Kalau tak ada hujah, kita kena terima benda tu diharamkan. Itu. Yang ke-15, adab bagi orang alim ataupun guru. Melarang murid daripada setiap ilmu yang boleh memudaratkannya. Kita kena larang murid yang nak belajar ilmu pelik-pelik yang boleh memudaratkan dia dan memudaratkan orang lain.
Zaman sekarang ada banyak ilmu-ilmu di luar sekolah. Hak di sekolah tu baguslah ikut silibus telah ditapih dan sebagainya. Tapi di luar persekolahan ni ilmu-ilmu dalam online. Ilmu-ilmu kebatinan. Belajar ilmu hugeni lah. Nuak bakar ketah. Padahal tu magic trick je. Lepas tu dia pun baca ayat tu, gabung ayat ni, tukar kepala, tukar ekor, buat ayat sendiri ambil ini. Lepas tu niat untuk dapat habuai dunia, tujuan ke dunia. Orang baca Quran niat untuk dapat rahmat redha Allah. Dia ambil ilmu, capu Quran sikit, capu hadis sikit, capu kata-kata dia sikit, jadi ilmu dia. Murid kita pergi belajar, koho lama koho pelik perangai. Koho lama koho pelik tindakan. Tu. Maka kita kena siasat. Dia belajar gapo dengan siapa, rujukan mana. Tu. Sebab boleh memudaratkan pertama kepada akidah dia. Pegangi akidah dia lagu mana. Yang kedua kepada ibadah dia, dia akan semakin malah. Orang sepatutnya semakin belajar, semakin rajin sembahyang. Dia semakin malah. Bukan setakat malah kata pula orang lain sesak, tak betul sembahyang dan sebagainya. Ni. Maka kita kena siasat menjadi seorang guru ni. Kena siasat anak murid aku ni belajar mana ni. Benda ni. Kena tanya dia. Tu. Apa tiba-tiba sembahyang pakai niat aja berlaku. Ni memudaratkan ni. Ngamal-ngamal jadi panah badan. Ini memudaratkan. Berapa? Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kurang tak jadi, kalau lebih jadi panah. Dah berapa benda molek kita baca, berapa jadi panah. Sepatut benda-benda zikir ni dia jadi tenang. Allah sebut ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, damai. Tiba-tiba kita duduk zikir ni koho panah badan. Ada benda tak kena tu. Niat lagu mana, ambil dengan siapa. Tu kena siasat. Tuan pada rahmati Allah SWT, nak ada geng kumpulan Imam Mahdi dah sekarang. Dia ada tu guru dia lah. Tu. Dia ni masuk geng mana, tim mana, gapo belajar, gapo pegangan. Tu. Apa rujukan, kena tahu. Lepas tu dia akan menyesatkan murid-murid orang lain, kawan-kawan dia dan sebagainya. Dia akan menular benda ni. Jadi menjadi seorang guru alim melarang murid daripada setiap ilmu yang boleh memudaratkannya. Nombor 16. Melarang murid daripada menghendaki dengan ilmu yang bermanfaat itu lain daripada keredaan Allah. Maka kita selalu berpesan kepada anak murid, belajar ni kerana Allah. Belajar ni nak redha Allah. Belajar ni bukan tujuan ke dunia semata-mata. Nak kepada kerja, nak kepada duit, nak kepada pangkat, nak kepada siji pengiktirafan dan sebagainya. Bukan setakat tu. Tapi kita belajar ini, kita ajar kepada anak murid kita niat baik. Niat belajar ni nak dengan ilmu bermanfaat supaya dekat dengan Allah, supaya amal hidup dunia dan akhirat. Itu. Maka belajar menuntut ilmu jangan niat selain daripada keredaan Allah. Redha Allah paling penting. Kerana setiap ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita belajar dengan baik, niat yang baik, maka dapatlah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 17. Menghalang murid daripada menuntut ilmu fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu fardu ain. Fardu kifayah ni ilmu ke dia? Ilmu keduniaan lah. Fardu ain ni ilmu agama, tauhid, akidah, fiqh, ibadah, tasawuf, akhlak. Ni fardu ain. Kalau ikut adab sebenar ni, dia tak boleh belajar benda-benda fardu kifayah, melainkan fardu ain tu
sempurna dah. Habis dah belajar. Sebab orang ni wajib, orang tu sunat. Orang ni wajib. Jadi fardu ain ni lagu mana kita nak cek anak murid kita? Tanya soalan, rukun agama ada berapa? Hanya dia. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Sebut rukun Islam pertama ke dia, kedua ke dia. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama ke apa, kedua ke apa? Ramai orang tukar lagi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian ramai jawab beriman kepada Rasul. Sebenarnya nombor 3 beriman kepada kitab, ikut susunan dia. Baru beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, qada dan qada Allah SWT. Hak tu pun tukar. Kadang tanya rukun agama ada berapa? Tak tahu. Tu. Awak pernah jadi panel tu mendugam. Lepas saya ijazah sarjana muda mari. Kita tanya, rukun wuduk ada berapa? Dia jawab 8. Habis. Ijazah sarjana muda, rukun wuduk 8. Rukun wuduk ada 6. Bila suruh sebut, sebut rukun wuduk 8 dia sebut. Tak boleh nak sebut so-so. Sudah. Tak lepas fardu ain tu, tak lepas lagi. Lah ni bulan Maulud. Bila kita tanya Nabi ada berapa, Rasul ada berapa? Beza kau Nabi dan Rasul? Tak tahu. Rasul tu di kalangan Nabi. Nabi tidak semestinya jadi Rasul. Tu. Maka tak lepas lagi tu fardu ain. Dagu mana kita nak fikir biar masyarakat kita ni lepas fardu ain. Fardu ain ada di masjid-masjid ngajar gori, ada, tapi berapa ramai orang mari. Lagipun sekejap aja gori Indonesia. Kadang mari, kadang tak. Kadang tak mari rasalah. Dulu kata sibuk UPSR. Sekarang UPSR tak ada, supaya tolong. Dulu kata saya tak ada ustaz mari sejik sebab PMR. Kemudian jadi PT3. Sekarang tak ada terus. Tak hari pun. Dulu kata sibuk SPM dan sebagainya tahun ni. SPM tahun depan tunduk. Ada SPM ke tak ada SPM ke, apa masalah mari sejik? Sama je. Kerana Allah yang memberi ilmu, Allah yang memberi kejayaan. Jadi kita kena mendekati Allah yang memberi ilmu, memberi kejayaan. Bukan ada orang kata Allah beri ilmu agama, pas ilmu akademik apa dia bagi? Sudah. Tak lepas fardu ain tu. Dia sangka ilmu akademik Allah tak bagi, Allah bagi ilmu agama je. Sudah. Sedangkan Allah Maha Alim. Alim tak bukan saja agama, seluruh yang ada nak bumi langit ini Allah Maha mengetahui, termasuk isi hati kita. Semua ilmu milik Allah SWT. Dan ilmu milik Allah ini dia beri kepada kita bagaikan satu titik daripada lautan ilmu yang luas. Itu baru. Maka bila kita tanya gigi ceramah mana pun Maulid Rasul, bila kita tanya Nabi ada berapa? Semua akan jawab 25. Salah. 25 tu Rasul yang wajib kita tahu. Asal-usul bilangan Nabi 124,000. 124,000. Ini kena tahu ni sejarah. Daripada 124,000 ni mari mana Rasul? Daripada 124,000 ni diangkat jadi Rasul. Naik pangkat. Di kalangan 124,000 ni Nabi. Naik pangkat diangkat jadi Rasul seramai 313. Beza apa Nabi dan Rasul? Nabi terima wahyu untuk diri dia, keluarga dia. Rasul terima wahyu untuk diri dia, keluarga dia. Wajib sapa kepada umat ketika zaman itu. Wajib sapa. Itu Rasul.
Rasul Allah, pesuruh Allah. Maksud dia. Rasulullah pesuruh Allah. Allah suruh buat apa dia akan buat. Jadi bilangan Nabi ni 124,000. Daripada kalangan 124,000 Nabi ni diangkat pangkat jadi Rasul, iaitu 313. Daripada 313 orang Rasul start Nabi ada siapa? Nabi Muhammad. Kita wajib tahu sekurang-kurangnya 25 orang Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada lagu mana cerita dia? Nabi Idris lagu mana cerita dia? Nabi Nuh lagu mana? Hok kita tahu Nabi Nuh aja besar. Oh, tersuhu sikit kan? Nabi Hud lagu mana? Nabi Saleh lagu mana? Nabi Musa lagu mana? Ibrahim lagu mana? Sosok kena tahu. Nabi Muhammad lebih lagi kena tahu. Lebih lagi. Bahkan dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad kita kena cintai lebih daripada segalanya. Wah, lagu mana tu? Fardu Ain ni. Ini Fardu Ain. Kena usaha. Lagu mana cara nak buat tu. Maka berapa orang pula Rasulul Azmi? Ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni perkara asas lah yang kena masuk ada kepala, kena ada semua ni. Maka kalau nombor 17 ni berat sikit, menghala murid, hala tu daripada menuntut ilmu fardu kifayah sebelum dia selesai daripada menuntut ilmu fardu ain. Maka ilmu fardu ain wajib lebih daripada fardu kifayah. Wajib situ. Dia ilmu fardu ain ni dia bukan sampingan dah, bukan sampingan. Sangat-sangat kecewa bila ada mak ayah royak kepada anak kelas pagi mu wajib gi dah, wajib gi. Kelas petang ikut mu nak gi kedok. Salah tu. Pagi fardu kifayah, petang kafar tu fardu ain. Hak mana wajib, hak mana sunat ni? Hak mana hak patut kita tekan? Fardu ain. Itu balik-balik dah ni. Oh ustaz, kafar tu sampingnya je, tak pergi pun tak apa. Tak peksa you PKK pun tak apa. Orang tak nilai pun setengah sekolah je nilai. Sudah. Salah tu. Belajar bukan untuk periksa fardu ain ni. Dia belajar untuk diri dia. Akidah dia, fiqh dia, tasawuf dia lagu mana. Tu untuk diri dia. Sebab itu hak dia kepada Tuhan dia. Hak dia dengan Tuhan dia. Jadi budak tu bawah wali siapa? Wali mak ayah dia, penjaga wali ni. Maka wajib bagi wali penjaga beri ilmu fardu ain. Kalau tak mampu beri ilmu, kena ambak pada majlis-majlis ilmu, kelas-kelas, kursus-kursus, dan sebagainya lagi tentang fardu ain. Dan ilmu fardu ain baginya ialah yang berkenaan dengan membaikkan dirinya yang zahir dan batin dengan takwa. Dengan ilmu fardu ain itu hasilnya adalah takwa. Takut pada Allah, lakukan apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah murka. Maka ni berat sikit ni. Jadi kena kemah fardu ain. Mula-mula hari tu ada pergi sebuah masa belajar itu Jumaat 1 pergi pondok. Ahad hingga kami belajar ni, belajar kelas-kelas biasa ni. Jumaat 1 pergi pondok nak belajar lah. Dia tak boleh masuk kelas-kelas lain. Tok guru tu kata wajib perhabis dulu sifat 20, akidah dulu. Dia tak boleh belajar benda lain, kena perhabis yang sifat 20 dengan dia.
Rabi hak tu baru boleh belajar kitab-kitab lain. Tu. Itu ada kepentingan dia. Mula dengan akidah, kemudian baru fiqh, tasawuf. Dan yang terakhir pada malam ini 18 tu, mengamalkan pada diri sendiri dengan takwa terlebih dahulu, supaya muridnya dapat mencontohi amalannya terlebih dahulu, dan seterusnya mengambil manfaat daripada segala percakapannya ilmunya. Dia suruh murid bangun tahajud, dia sendiri tak terkejut. Ada oleh gitu. Tu. Dia suruh murid qanaah, hidup bersederhana. Dia tok guru Allah, hidup dalam bermewah bermegah. Ni dak oleh ni. Tu. Suruh murid-murid berjimat cermat. Hidup dalam keadaan susah-susah je. Infak-infak lah. Tapi guru sendiri dok infak, tapi hidup dalam keadaan mewah, makan pun penuh pembaziran. Itu bukan guru tu, penunggak agama tu. Tuan-puan, zaman sekarang ramai tutup guru kita tengok. Orang-orang alim tak tahulah betul-betul alim kedok sebenarnya. Sebab banyak ustaz kejadian sekarang. Mewah molek berdakwah. Dalam dakwah mewah. Pah minta demo. Hak minta demo betul tu betul dah. Hak ngaruk ni. Dengan auditnya tak ada, catatan kewangannya tak ada. Pakai nak guna-guna gitu dah oleh gitu. Tu. Kena ada audit, kena ada laporan kewangan dan sebagainya. Tu. Jadi pah beli kereta tukar kereta baru. Minta duit derma, beli welfare, beli alpa. Berapa untuk murid? Masa mana untuk murid? Berapa tak beli high ace boleh buat ramah. Masa mana murid naik kereta-kereta mewah? Ini kita kena lihat pada diri seseorang yang kita nak menuntut ilmu, kita nak pergi atas, nak kita tengok siapa dia, latar belakang pendidikan dia lagu mana. Sebab zaman lah ni orang boleh buka belakang tafiz, orang boleh buka belakang pondok dan sebagainya. Tapi kena tengok adab tuk guru dia ni layak ke tak jadi tuk guru. Dia ni betul alim ke tak dia ni. Pas lagu mana latar belakang pendidikan, mari mana ilmu dia, susu galu dia. Sebab lah ni ramah hak berlaku. Akhir sekali banyak jadi anak murid kena makan ke tok guru sendiri. Lagu mana tok guru jadi gay. Faham liwat anak murid. Ada kes berlaku dan sebagainya lagi. Puan-puan, kita tak nak berlaku begitu. Maka lihatlah ciri-ciri adab bagi guru tersebut sebagai panduan untuk kita. InsyaAllah moga-moga Allah SWT memberkahi kita dan menjadikan kita seorang guru kepada anak kita, guru yang terbaik, yang mampu mendidik dengan syariat agama, bukan dengan hawa nafsu semata, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salama fid dunya wal akhirah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا